Di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri walamma yulhad فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قال حنان قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها وطيبها قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له فيها مد بصره أو كما قال hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini nama popular Al-Bara bin Azib. Ini satu sahabat Nabi, dia wafat tahun 72 Hijrah. Dia satu orang yang banyak riwayat hadis Nabi. Kalau kita buka kitab hadis, banyak jumpa Al-Bara bin Azib, banyak hadis dia riwayat. Dalam pergi ke Madinah, nombor satu Nabi buat apa? Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi kata selepas ni tidak ada lagi nama Aus, tidak ada lagi nama Khazraj, yang ada Ansar. Maksudnya apa dia? Dia nak bagi tahu kata di antara benda penting dalam Islam ini ialah bersatu. Bersatu padu. Elok daripada berpecah. Yang tak ada sistem, tanam mayat bersepah sampai tak tahu tang mana tempat tak ada mayat, jangan duduk. Kerana duduk itu haram. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kata, kalau satu orang tahu tentang besarnya dosa duduk di atas kubur, di atas tanah yang dalam tu ada mayat,
Dia sanggup duduk di atas bara api sampai terbakar baju dan terbakar kulit dia daripada dia duduk di atas kubur itu. Boleh duduk, tapi pastikan tidak ada mayat di bawah. Macam kubur baru kita di Pinang Tunggal ni, itu sistematik. Daripada awal dah susun dah. Dia ada laluan jalan, dia ada kawasan tak ada tanam siapa-siapa, boleh duduk. Tapi kalau kawasan tu tanam mayat ni sampai tak tahu di mana ada mayat, dah berlapis-lapis, dah bertindan-tindan, pastikan kita tidak duduk, kerana marah Allah Subhanahu wa taala besar sekali. Nabi SAW bila sampai di kubur, tengok kubur tak habis lagi korek, Nabi duduk dulu, sahabat-sahabat semua duduk. Ka'annama ala ru'usina at-tayr. Al-Bara' bin Azib kata, Nabi duduk, Nabi diam, tak bercakap apa. Sahabat-sahabat duduk pun semua diam, tak bercakap apa. Seolah-olahnya seperti atas kepala kami ada burung duk bertenggek. Nah, abang kata diam, tak bergerak tu. Seolah-olahnya ada burung duk atas kepala, burung boleh duduk-duduk sengak, pasti kita tak bergerak. Wa fi yadihi 'ud. Kata Al-Bara', dia kata Nabi duk pegang satu 'ud, satu ranting kayu. Yankutu bihi fil ardi. Lepas tu Nabi pacak kayu hak Nabi pegang tu di atas tanah. Nabi pacak. Farafa'a ra'sah. Lepas tu Nabi SAW angkat kepala dia, tengok sahabat ada ni. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. Ista'izu billahi min azabil qabri. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi kata, mai kita pakat minta doa kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada azab kubur. 3 kali. Qala Hannad, salah seorang rawi hadis ni, dia kata apa? Qala Nabi SAW. Nabi kata dekat sahabat hadud ada ni. Nabi kata, wa ya'tihi malakani fayujlisani. Sekali kawan kita tanam dia, sekali lagi kita balik aja, mai 2 malaikat. Fayaqulani lahu. 2 malaikat ni akan kata dekat orang yang baru dikebumikan ni, man rabbuk? Soalan nombor 1, siapa Tuhan kamu? Fayaqul Rabbi Allah. Kalau orang tu orang yang beriman, Allah mudahkan dia jawab. Dia kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, Muka Nakir kata dekat dia, ma dinuk? Apa agama kamu? Fayaqul diniyal Islam. Kalau kita orang Islam, kalau masa hidup atas dunia kita beramal dengan amalan Islam, kalau kita di atas dunia tidak pernah membatalkan Islam kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita jawab, kita kata diniyal Islam, agama saya Islam. Fayaqulani lahu, Muka Nakir kata dekat dia, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Muka Nakir kata, siapa laki-laki ini? Dinampakkan rupa Nabi Muhammad SAW untuk first time dalam hidup kita. Kita tak pernah tengok Nabi selama-lama ni. Pum, kata nampak. Apa kamu nak kata tentang lelaki ini yang dibangkitkan, diutuskan kepada kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zada fi hadis Jarir. Imam Abu Daud dia cantumkan riwayat di antara riwayat Hannad dengan riwayat Jarir. Dia cantum sekali masuk di dalam kitab hadis dia, di dalam kitab Abu Daud. Dia kata Jarir, dia kata fadzalika qaulullahi azza wa jalla. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala
Tuan-tuan, nampak senang. 3-4 soalan saja kita sudah boleh okey di dalam kubur. Tapi nak boleh lepas menjawab soalan itu tidak semudah yang kita sangka. Boleh tak boleh bergantung Allah ni, bergantung masa hidup Allah ni kita macam mana. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana hafazan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana ingatan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana mengaji tinggi kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana itu semua. Tetapi kerana kita jadi orang Islam, kita beriman kepada Allah dan kita mempertahankan Islam kita, diterjemahkan dalam tingkah laku kita. Allah Subhanahu wa taala bagi mudah kepada kita untuk jawab soalan-soalan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bunyi suara daripada langit. Dia kata, sesungguhnya hamba aku ini benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Suara tu kata dekat malaikat, engkau bentangkan permaidani kapet daripada syurga. Tuan-tuan, kita duk pergi kubur. Berapa kali dah sampai kita umur kita malam ni, berapa kali dah kita pergi kubur tengok pengkebumian. Kita tengok mak kita, kita tengok ayah kita, kita tengok adik-beradik kita, kita tengok kawan kita, kita tengok jiran kita dikebumikan di kubur. Pernahkah kita tahu benda hadut jadi dalam kubur? Hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Abu Daud. Dalam kubur ini cukup dahsyat. Satu benda yang semua orang akan lalui. Tak kira dia seorang pemerintah kepada kerajaan Saudi, tidak kira dia Presiden Amerika, tidak kira dia keturunan raja-raja, tidak kira di atas dunia dia 30 tahun jadi menteri, tidak kira di atas dunia dia 1 bilioner, 1 milioner, satu corporate, satu orang niaga yang kaya raya. Semua orang akan lalu keadaan ini. Ada orang lulus, ada orang sangkut. Ada orang selamat, ada orang kena dia di dalam kubur ini. Allah Subhanahu wa taala kata, fa'afrishuhu minal jannah. Kata dekat malaikat, bentangkan red carpet, kapet merah kepada dia, yang kapet itu daripada syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Allah kata dekat malaikat muka nakir, buka pintu-pintu syurga, bagi dia dapat dah bau-bauan daripada syurga. Wa albisuhu minal jannah, pi ambil pakaian dalam syurga, bagi pakai kat dia lah ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Serentak dengan itu, tiba-tiba kubur dia dipenuhi dengan bau-bauan yang wangi daripada syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuftahu lahu fiha madda basarih. Maka kubur dia pun diluahkan seluah mata memandang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untung kita dan selamat kita kalau malam ni kita dengar, kita percaya dan kita berubah jadi orang baik. Kita untung dan kita berjaya. Malam kita dan habislah masa depan kita. Kalau malam ini kita dengar hadis ni, kita percaya tak percaya, apatah lagi kita langsung tak percaya, susah menanti kita di depan sana nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sambung panjang lagi. Dia kata, kalau sekiranya yang mati itu orang kafir, orang yang ingkar Allah, orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya dia siapa Tuhan kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia siapa Nabi kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia apa agama kamu, dia kata aku tak tahu. Walaupun masa dia hidup di atas dunia, dia pernah dengar tentang Islam, dia pernah tahu semua benda-benda ni, tapi dia tidak memilih Islam sebagai agama dia. Di dalam kubur dia dah tak boleh jawab. Bila tanya dia kata la adri, aku tak tahu. Dia kata, fayunadi munadin minas sama, maka berseru suara dari langit. Dia kata, an kazab. Suara tu kata, hamba aku ini bohong. Dia kata, dia ni bohong. Bohong apa?
Bohong bila dia kata la adri, dia kata aku tak tahu. Aku tak tahu kata Allah Tuhan aku tak tahu. Aku tak tahu kata Nabi Muhammad Nabi aku tak tahu. Aku tak tahu kata Islam agama aku tak tahu. Dia kata tak tahu, itu bohong. Tuhan kata itu bohong. Sedangkan masa di atas dunia dulu, Allah dah bagi peluang kepada dia untuk dengar tentang kebenaran. Seduduk atas dunia dia dah dengar dah tentang Islam. Apatah lagi dia dah pun jadi orang Islam, cuma dia tak praktis. Dia dah jadi orang Islam dah. Bahkan nak keluar main orang azab di telinga dia. Kecil-kecil mak dia hantar masuk kindergarten Islam, hantar masuk taski, hantar masuk pasti, hantar masuk semua jinias aulad hak Islam. Dia dah melalui proses itu semua. Lepas SPM dia masuk universiti. Dia keluar universiti dengan flying colours, dengan cemerlang. Dia join satu corporate body. Dia earn gaji sampai 25,000, 50,000, 60,000 sebulan. Tiba-tiba dia tinggal semua hak dia pernah lalui ni. Azan yang wambang di telinga dia masa hari lahir dia tak peduli. Yang dia duk masuk mengaji, orang duk ajar dia tentang Quran, dia tak peduli. Dia ambil satu cara hidup yang konon-kononnya bagi dia inilah cara hidup orang-orang hebat, orang-orang moden akhir zaman. Lalu akhirnya dia terjerumus di dalam maksiat yang sangat menyesakkan nafas dia. Bila sampai di dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala kata ini orang bohong. Dia bohong, dia tidak pernah dengar tentang Islam. Dia bohong, tidak pernah dengar nama Allah. Dia bohong, kata dia tak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia bohong tentang benda ni semua. Fa'afrishuhu minan nar. Tuhan kata bentangkan kapet daripada neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikan kepada dia pakaian daripada api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatihi min harriha. Start dah. Kubur dia dipenuhi kepanasan. Dah start dah. Daripada selesai ke bumi, selesai soal Munkar dan Nakir, kubur sudah tidak jadi tempat yang selesa bagi dia. Dah start dah kepanasan neraka itu. Wasamumiha, dan kepanasan yang amat sangat, sehingga kan panas ini umpama racun yang kena ke badan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Diperintahkan tanah kubur itu himpit dia, himpit sehingga sehingga berselisih tulang-tulang rusuk dia. Demikian dikenakan kepada orang-orang yang masa hidup atas dunia. Dia buat main-main dengan agama dia. Dia tak ambil serius dengan agama dia. Dia nak yang senang-senang saja dalam agama dia. Ini kesudahan dia. Kata hadis itu lagi, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuqayyidu lahu a'ma abkam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni orang yang mati dalam keadaan derhaka Allah ini, Allah jadikan dia a'ma abkam. Mata tengok tak nampak, telinga tak dengar apa-apa. Ma'ahu mirzabatun min hadid. Bersama dengan jasad dia, mayat dia di dalam kubur itu, Allah letak satu mirzabah. Apa? Hammer, martun. Letak satu martun bersama dengan mayat dia. Yang martun itu dibuat daripada besi. Lau duriba biha jabal lasara turaba. Yang martun itu kalau sekiranya ambil pergi rembah bukit berderai jadi debu. Martun ni fa yadribuhu biha darbah, maka martun ini akan diguna untuk pukul mayat ini di dalam kubur. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib illa thaqalain. Tiap-tiap kali dia kena rembah dengan martun tu, berderai dia jadi debu. Menjerit dia, jeritan dia ni didengar oleh seluruh pelosok alam daripada timur ke barat, illa thaqalain, melainkan jin dan manusia. Allah hijab, tak dengar bunyi dalam kubur. Manusia tak dengar kerana dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qal, kata Nabi SAW, summa tu'adu fihi ruh. Selepas dah kena rembah dengan martun tu, berderai jadi debu, keriau, sakit, sampai satu alam ini dengar, Allah kembalikan dia menjadi manusia. Allah kembalikan roh masuk balik dalam badan dia, dan dipukul lagi, dan dipukul lagi, dan dipukul lagi, sehinggalah hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam ni hadis kita dengar, tuan-tuan. Adakah kita rasa Allah Subhanahu wa ta'ala dia cipta kita, dia hantar Nabi mai bawa Islam mai dekat kita? Adakah Allah main-main dalam hal ini? Tanya. Allah cipta kita, dia hantar malaikat, dia hantar Nabi, Nabi terima wahyu melalui malaikat. Adakah Allah main-main dalam hal ini? Adakah soal beragama ini soal main-main? Suka-suka kita. Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak mau ambil, kita tak ambil. Adakah soal agama ni pilihan kita? Kalau kita rasa macam kita nak follow agama, kita boleh follow. Kalau kita rasa macam kita tak mau, kita boleh unfriend agama kita. Adakah kita rasa macam tu? Adakah Allah suruh kita taat semua perintah dia ni main-main? Tuhan main-main. Tuhan suruh, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Adakah kita ingat macam tu? Sehinggakan kita ambil mudah dengan soal agama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kok mana cerita pun kita dah ada atas dunia ni. Tak boleh ghostan, tak boleh nak cup, tak boleh. Dah ada dah. Kita tak minta lahir di dunia ini, tapi Allah takdirkan kita lahir. Kita dengar pula ayat Quran ni, dia ada basyiran, dia ada nadhiran. Quran dan hadis Nabi ni dia ada dua. Dia ada benda-benda seronok, kita dengar cerita pasal syurga, cerita Allah Maha Pengampun, cerita Allah sayang kita, ada. Tapi kita jangan duk pi lorong tu saja. Kita kena tengok nadhiran. Kita kena tengok ayat-ayat ancaman yang menceritakan tentang apa yang akan kena kita kalau kita derhaka Allah. Kita kena dengar hadis Nabi yang menceritakan tentang azab yang cukup dahsyat duk tunggu di dalam kubur. Baru kita balance. Kita tak boleh ambil satu pattern saja. Duk ambil kata kita nak cakap agama dekat orang ni, mau cerita benda cantik-cantik, benda seronok-seronok aja. Jangan. Kerana Nabi dihantar mai basyiran wa nadhira. Nabi mai, dia bawa cerita-cerita gembira dan dia bawa berita-berita ancaman. Ada hari kuliah kita cerita pasal syurga dan nikmat di dalam dia. Ada hari kuliah akan mai cerita tentang azab yang disediakan daripada kubur sampai dalam neraka. Kita kena dengar semua, kita tidak boleh ambil satu dan tinggal yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kok mana pun kita ada dah atas dunia ni. Tuhan kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 34? Tuhan kata walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam ayat tu, bagi setiap umat ada ajal dia. Ajal maksud dia tempoh. Semua benda atas dunia ni ada expiry date. Bukan roti gardenia saja. Manusia pun ada expiry date dia. Kita akan expired satu hari. Expiry date kita ialah hari mati kita. Pastikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita balik menghadap dia, kita dalam keadaan ready untuk nak jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni macam-macam. Ada orang mati kerana kena kanser. Mati kanser dengan 1000 macam jenis dia. Tak pernah kita dengar. Kata Allah, sahabat kita kena kanser. Kanser apa? Kanser limfoma. Tak tahu apa. Oh, dia ni pun kena kanser. Kanser apa? Kanser prostat. Oh, dia ni kena kanser. Kanser apa? Kanser thyroid. Oh, dia ni kena kanser apa? Dia ni kena blood cancer, kanser darah, leukemia. Darah dia habis, masuk habis. Dia ni kena apa? Dia ni kena lung cancer, kanser paru-paru. Itu kanser saja.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak dia sembuh, dia baik, dia akan sembuh, dia akan baik. Kok mana pun, kanser adalah salah satu punca kematian. Ada orang mati kerana sakit yang macam-macam. Kena sakit jantung, mati. Heart disease dia panggil. Sakit jantung ni dengan macam-macam jenis. Ada orang mati kena high blood, hypertension. Dua elok-elok darah tembak naik, pum, kata putih orang sana, putih orang sini, jadi blood clot. Allahu Akbar. Ada orang mati kena kidney failure, buah pinggang dia failure, tak berfungsi. Ada orang mati kena stroke. Ada orang mati kena dengue. Ada orang mati kena COVID. Macam-macam asbab kematian manusia. Yang pentingnya apa dia? Manusia idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal dia, bila mai masa dia, dia tak akan ghostan, dia tak akan lewat walau 1 second, dia tak akan awal walaupun 1 second. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang Allah bagi dekat dia dalam hidup tak ada sakit. Kanser tak ada, darah tinggi, kencing manis tak ada, dia ni okey. Mati aksiden, mati juga. Bawa kereta elok, tak pernah dia jijak pedal dia lebih daripada 110. Trailer main bantai kot belakang, mati. Nak cerita kata mati ini satu benda yang hakikat. Ada orang mati naik motor. Duk naik motor ni 60 tahun naik motor. Duk lalu kot dalam kot depan ini dah berpuluh tahun dah, daripada tak ada lesen sampai lesen mati tak renew. Duk naik kot ni tak ada apa, umur 65, tiba-tiba tak ada siapa langgar dia apa benda tak tahu, terbabas jatuh barik mati. Sampai masa ada manusia mati, dia kata aku kereta aku tak mau beli, aku tak mau bawa, aku nak pergi mana-mana, aku telefon Grab main ambil, nak pergi jauh aku naik Bus Express, mati aksiden Bus Express. Ini kematian tuan-tuan yang kita duk tengok hari-hari. Ada orang mati, dia kata aku jenis jalan raya ni aku memang aku tak percaya jalan raya ni, kereta, motor, Bus Express apa aku tak mau, aku mana pun naik train derail, kereta api derail, tergelincar daripada rel, tertomeh masuk di dalam tasik merah, terguling masuk dalam tu, mati. Ada orang mati kapal terbang plane yang dia naik crash. Bukan nak pergi jauh pun, bukan nak pergi Istanbul, bukan nak pergi lapangan Heathrow, United Kingdom, no. Cuma naik daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur je. Nak pergi tengok anak duduk Kuala Lumpur, tapi anak kata ayah itu salah duduk naik kapal terbang yang sepatutnya turun di Kuala Lumpur, dia buat lajak pergi jatuh di Johor. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam benda. Duk elok-elok tak ada, anak-anak kata ayah jom kita pergi bercuti di Phuket, kita pergi bercuti di Krabi, jom kita pergi jauh sikit apa semua. Kata ayah jom lah ayah ni, kita pakat-pakat nak pergi ramai, jom. Tak pernah pergi snorkeling, tak pernah snorkeling, drowning, lemah dah dengan duk pakai life jacket, dengan apa tak terkalih kaki naik atas, kepala turun bawah, duk kuang-kuit nak bangun, tak, mati lemah. Tuan-tuan, kematian ni dia boleh mai kepada siapa sahaja dalam apa keadaan sekalipun. Kematian boleh mai. Tak ada dia mana pun tak mau pergi, duduk di rumah apa semua, kenderaan tak mau naik, mana pun tak mau pergi, berkelah apa aja, pergi makan, semua tak mau. Pencuri mai pecah masuk rumah, tetap mati dalam rumah. Kematian ni dia ada banyak sebab yang boleh menyebabkan kematian. Kena bunuh, kena tikam, kena tetak, kena katuk, kena langgak, mati. Dan tengok seminggu dua ni, Allahu Akbar. Laki bunuh bini, buah dalam tong biru. Laki cemburu, marah kat bini pasal duduk pagi, tepak, mati. Tuan-tuan, kematian ni kadang-kadang dia ada kut tepi kita tak tahu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu siapa mati dulu, tak tahu tuan-tuan. Kita ayah, kita mak, kita ada anak-anak, kita nanti jalan dulu, dah anak jalan dulu, tak tahu siapa punya turn nak mai dulu, tak tahu. Semua ni rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma kita kena prepare. Nak mati bila, nak mati macam mana, itu Allah punya kerja. Kita prepare, kita jaga apa yang patut kita jaga. Mati bila pun kita dalam keadaan ready untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin bahawa soal dosa pahala itu benar. Kita kena yakin kita buat baik itu pahala. Kita kena yakin satu kebaikan kita buat 10 Tuhan bagi. Kita kena yakin kita buat benda salah itu dosa. Kita kena yakin. Kita kena yakin kubur kita duk pergi tengok, duk tanam adik-adik kita, kawan kita tu, di bawah tu cerita macam-macam. Dia ada satu alam yang dipanggil barzakh. Barzakh ni maksudnya apa tuan? Dinding. Itu maksud barzakh. Dinding. Dia mendindingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kubur itu awwalu manazilil akhirah. Nabi kata itu adalah rumah yang pertama untuk alam akhirat. Kita masuk aja dalam tu, terputih kita dengan dunia. Terputih. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa lagi. Jaga, kita kena yakin bahawa ada mungkar dan nakir nak tanya kita di dalam tu. Kita kena yakin bahawa itu benar. Kita kena yakin bahawa kubur boleh jadi tempat nikmat dan boleh jadi tempat azab. Kita kena yakin benda ni, kerana itu benar. Kita kena yakin kata last sekali di sana esok ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin tentang benda ni. Kalau kita ada keyakinan tentang benda ni, insya-Allah kita jadi orang baik. Kita tak berani buat benda salah. Kita tak berani buat benda dosa. Kita tak berani makan rasuah. Kita tak berani tipu orang. Kita tak berani buat khianat kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal kita tahu semua benda Allah abang dalam Quran, dalam hadis ini tidak lain melainkan benar belaka. Tuan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan asalah wa ma asaluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih hatta yarda anhu man hawluh, atau kama qala. Hadis itu hadis dengan isnad yang jayyid. Baik, kata Abi Ainabah Al-Khawlani, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Pasal apa Allah sayang dia? Pasal dia masa hidup atas dunia, dia duk cari jalan macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan. Hari-hari fikir nak buat baik, hari-hari fikir nak lari daripada dosa, hari-hari fikir nak istighfar, nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni, Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia, Allah akan bagi dekat dia asadah. Ain sin lam ta marbut. Allah akan bagi dekat dia asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya, wa ma asaluh ya Rasulullah? Qal, Nabi kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Tuhan sayang dia sebelum dia mati. Ke manapun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal saleh. Kalau Tuhan sayang, syarat dia apa? Dia cari, dia nak improve, dia nak memperbaiki diri dia jadi orang yang baik. Allah sayang dekat dia, Allah akan buka dekat dia satu pintu. Dia ada kesempatan. Itu yang kata asalah, kesempatan untuk buat bekai akhirat. Ada kesempatan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang hidup atas dunia ni tak dan kesempatan tu, tak ada kat dia. Dia tak sempat, sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan, nak mengaji tak dan, nak pergi bagi sedekah derma tak dan, nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan? Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Tuan-tuan, orang kata pakai jam jam murah sama aja. Satu orang pergi beli jam. Tuan-tuan pernah dengar jam nama Patek Philippe?
Kita ingat tuanku aja baru main. Patik baru main. Jam patik Philip. Patik Philip ni tuan-tuan pergi tengok di kedai jam ada jual. Takat-takat Komtar tak ada jual jam ni. Takat-takat Komtar tu ground floor tu ada kedai jam duk jual jam-jam mahal, Tech Heuer, Dunhill, Breitling. Tak ada jam ni, tak ada. Tuan-tuan kena pergi Star Hill tu, dekat Jalan Bukit Bintang tu. Kena naik kedai dia pun, kita pergi relin tengok guard majigir lah. Dia tengok muka ni tak boleh beli ni, dia jerit. Tengok cari nama yang nama patik ni. Patik ni tengok paling murah 85,000 tuan-tuan. Kalau pakai ketayat terjatuh, jalan terkejut. 85,000 jam apa? Jam 85,000 dengan jam yang pergi beli di Pasar Malam Batu Feringgi. RM25. 85,000 dengan RM25 tak ada beza kepada orang yang memakai dia. Orang yang memakai tu kalau dia pakai jam RM25, tapi dia satu orang yang very punctual, dia menepati masa, dia lebih bernilai daripada kawan yang pakai jam harga RM85,000 tapi time tak dia pakai. Jam mahal, janji pukul 8, pukul 10 baru main. Buat apa? Jam RM25, janji pukul 8, 7.50 sampai. Ini kita mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan ini, time ni kita yang manage. Kalau kita bagi priority untuk akhirat kita ada time. Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhirkan hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time. Sedang-sedang sakit, sedang-sedang nak mati dah. Tak ada. Maka hadis yang kita baca ni, kata Abi Inabah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia bagi kesempatan dekat kita. Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa dia? Kata Nabi, hatta yarda anhu man hawluh. Sehingga kan hari mati dia, orang haduk ada keliling kelalang dia ni semua redha dengan dia. Redha. Sebut kata dia mati, orang rasa kehilangan. Sebut kata dia mati, orang rasa satu kerugian. Bila sebut kata dia mati, orang rasa macam tak ada orang macam dia ni selepas daripada ni. Orang rasa harga diri dia tu. Benda ni semua nanti mai anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita takut dengan apa yang kita dengar, kita takut dengan cerita azab kubur, kita takut dengan ngerinya suasana dalam kubur, amalkanlah benda yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata daripada hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kulla lailah. Dengar baik-baik. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW kata, siapa yang baca tabarakalladzi biyadihil mulk, surah apa? Surah Al-Mulk. Bila dia baca? Kulla lailah, every night. Every night. Kok mana pun nak tidur, lah mudah aja tuan-tuan. Dalam kita punya smartphone pun ada Quran, buka tabarakalladzi biyadihil mulk, baca sampai 30 ayat tu. Siapa yang baca ayat ni, 30 ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Allah akan lindung dia daripada kena azab kubur. Tuan-tuan, percaya tak apa yang Nabi kata? Kalau percaya jangan tinggal. Kalau percaya jangan tinggal. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Sahabat Nabi kata apa? Kami zaman Nabi dulu, kami yang hidup zaman Nabi dulu, surah Al-Mulk ini, tabarakalladzi biyadihil mulk, bagi kami ini surah kami panggil surah Al-Mani'ah, surah pelindung, kerana dia melindungi kita daripada azab kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penutup kepada mukadimah tak fikir. Penutup kepada mukadimah ni apa dia? 33 hari lagi Ramadan mai, insya-Allah. Allah bagi, kalau Allah kesian kita, dia sayang kita, dia bagi kita dapat Ramadan kali ni. Pasal lepas-lepas ni kita careless.
Kita dan pulun Ramadan ni seminggu aja. Dia main minggu kedua lain, dia main minggu ketiga sama. Ramadan dengan bulan lain dah jadi sama. Dia main minggu keempat tu kalau nak raya. Tuan-tuan, Allah sayang kita dan kita betul-betul nak benda ni. Tuhan tahu dia bagi kat kita. Dia bagi apa kat kita tuan-tuan? Dia bagi umur kita dan masuk Ramadan nak main ni. Ramai tuan-tuan, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang pada sangka dia nak melalui Ramadan ni, tak ada. Pada sangka dia hari tu ni bila masuk bulan Rejab, dia doa hantar mesej dekat orang dah, minta ni supaya doakan banyak-banyak supaya Allah berkati bulan Rejab, bulan Syaban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dia doa hantar ke orang merata, bermakna dia yakin dia akan rasa Ramadan meninggal tuan-tuan. Dan kita pun 33 hari lagi nak pergi Ramadan. 33 hari ni macam-macam boleh jadi. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesempatan kat kita. Kita nak rasa Ramadan tahun ni. Dan pada Ramadan kali ini kita nak pulun betul-betul. Cukup-cukup dah duk bohong-bohong sebelum ni. Bohong aja. Kata nak pulun. Seminggu aja kita pulun. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, habis relai Ramadan kita. Kali ni nak sungguh-sungguh minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuat dekat kita. Kita kali ni nak all out Ramadan ni. Pasal kita tak tahu kita dapat lagi tak peluang untuk tahun-tahun yang akan datang. Gunakan Ramadan kali ini, satu, bersihkan diri kita daripada dosa. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang macam-macam yang kita dah buat ni. Minta ampun, minta Allah buang dosa ni daripada kita. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bang siapa yang mendirikan Ramadan dia dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Dia rindu Ramadan ni pasal apa? Pasal dia nak isi Ramadan ni dengan ibadah dia kepada Allah. Dia rindu Ramadan ni pasal apa? Pasal dia nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Siapa yang bila Ramadan mai, dia isi Ramadan sungguh-sungguh macam tu, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Nabi kata apa? Allah janji, Allah padam dosa-dosa dia lepas-lepas. Allah padam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis first class. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kama qala. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Aisyah kata dekat Nabi, Aisyah dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah saya ni tahu bila malam Lailatul Qadar, kalaulah saya tahu Lailatul Qadar ni nak jatuh malam bila, apa patut saya buat pada malam itu? Kalau tahu. Nabi SAW kata, kalau tahu malam Lailatul Qadar bila, banyakkanlah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hang tahu Lailatul Qadar tu bila, isikan malam itu dengan minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Tuhan yang maha pengampun, Engkau Tuhan yang maha mulia, tuhibbul afwa, Engkau Tuhan yang suka bagi ampun kepada hamba-Mu, fa'fu anni, ampunkan aku. Tuan-tuan, apa yang kita nak minta tuan? Nombor satu, kita nak minta ampun dosa. Hak tu nak jadi penyakit kat kita. Kalau kita ditakdirkan Allah ada rezeki sampai Mekah, pertama kita kena ucap doa apabila nampak Kaabah. Ni daripada sini pi daripada sini ni sampai turun di Jeddah ni, tak tahulah berdebak hati ni.
nak masuk ke Mekah, nak masuk ke kompleks Masjidil Haram, nak tengok Kaabah, nak tengok Baitullah ni. Berjalan sampai mata nampak aja satu juzuk daripada Kaabah, nampak ke lembu hitam tu. Imam Nawawi kata apa? Doa pertama kita kena sebut, Allahumma ghfirli, ampun aku. Itu doa paling besar, paling utama. Kerana dosa kita sangkut tak boleh masuk neraka, tidak boleh masuk syurga. Kerana dosa kita sangkut sejak daripada dalam kubur lagi kita dah sangkut, apatah lagi sampai di mahsyar. Sampai kerana dosa dia menghalang kita daripada dapat segala-gala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Doa paling besar apa dia? Minta ampun. Pasal apa? Orang lain tak tahu. Kita tahu diri kita. Kita ni tahu siapa diri kita. Kita ni abdun khata'. Kita ni muznib. Kita ni hamba yang cukup banyak buat silap. Kita hamba yang berdosa. Kita tahu. Mungkin bini kita tak tahu. Mungkin laki kita tak tahu. Mungkin anak-anak kita tak tahu. Mungkin kawan-kawan kita tak tahu. Mungkin adik-beradik jiran tetangga kita tak tahu. Tapi kita tahu kita siapa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita sekali lagi peluang untuk jumpa Ramadan pada tahun ini. Dan ingat tuan-tuan, satu saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, kali ini puasa betul-betul. Puasa betul-betul ini maksud bukan puasa yang yuk. Puasa betul-betul ini maksudnya puasa jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga semua anggota. Bukan puasa semata-mata tak makan tak minum. Puasa yang ada kualiti. Satu. Yang kedua, Quran khatam dalam Ramadan ini sekali khatam. Korang-korang sekali khatam. Tiga, jangan miss walaupun satu malam qiyam, bangkit tahajud. Bangkit nak makan sahur, tahajud 2 rakaat. Jangan miss. Yang keempat, jangan tak bangkit sahur. Jangan tak bangkit sahur. Jangan duk ingat kita kuat, kita tak sok pun kita boleh puasa. Jangan. Kerana pada sahur itu Nabi kata apa? Ada barakah. Ada barakah. Jangan tak bangkit sahur. Dan yang kelima, jangan sekali-kali kita sia-siakan Ramadan pada kali ini.